Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri. Pada video kali ini, saya ingin bercerita kepada anda semua pengalaman saya dalam bidang perubatan. Bagi anda yang belum subscribe dan like channel ini, Jejak Alam Misteri, silakan membuat demikian agar anda tidak terlepas cerita-cerita dan info-info yang menarik daripada kami. Untuk maklumat anda, sekarang waktu menunjukkan angka 3 suku pagi. Entah mengapa malam ini saya tak dapat nak tidur kerana memikirkan kisah-kisah dan pengalaman saya dalam bidang rawatan yang mungkin menjadi iktibar bagi anda semua dan menjadi satu kenangan bagi saya. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan 10 reaksi pesakit-pesakit yang pernah datang berubat dengan saya. Jadi macam-macam reaksi mereka tu. Adanya menunjukkan, adanya memelitkan. Jom kita ikuti. Pertama, pernah sekali ada suami isteri ini, dia datang nak berubat dengan saya. Tapi saya tak tahu apakah punca mereka sakit, yang hanya disampaikan oleh si suami tersebut. Mereka asyik bergaduh. Jadi apabila mereka datang ke rumah saya masa itu, seperti mana yang dijanjikan, mereka duduk di hadapan saya dalam sebuah bilik rawatan. Saya jadikan bilik itu sebagai bilik rawatan saya. Semasa si suami itu bercerita kepada saya tentang masalah yang mereka alami, tiba-tiba isterinya bergerak ke belakang si suami. Saya pun pelik. Kemudian tiba-tiba isterinya ketawa. Sudahlah duduk di belakang suaminya, seolah dia mau melarikan diri daripada pandangan saya terhadap. Tiba-tiba dia ketawa. Ketawa itu macam ketawa menggilai pula. Sudah. Saya rasa mungkin perempuan ini sudah kerasukan. Kemudian saya pun mulalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan si isteri tersebut seperti main cap-cap pula di belakang suaminya. Dia menghadap saya. Jadi saya pun rasa pelik lah. Nak ketawa pun ada. Kemudian bila saya terus baca, dia melompat-lompat pula. Dia kata lantai dia ni panas. Itu satu reaksi lah yang saya ada. Yang kedua, pasangan suami isteri juga yang datang. Tapi isterinya yang banyak berkomunikasi dengan saya. Katanya berlaku masalah rumah tangga juga. Namun demikian, suaminya seperti tergaruk-garuk badan, seperti orang gatal. Jadi saya pun tak ambil kisah sangat, sebab si isteri itu banyak mengadu yang dia badan tak sihat dan tak sedap. Jadi saya pun mulalah nak meruqyah ataupun menjampi si isteri tersebut.
baru saja beberapa patah ayat suci yang saya bacakan pada si isteri tersebut, tiba-tiba si suaminya pula dalam keadaan duduk, dia mengundur ke belakang. Saya rasa pelik. Kenapa? Saya ingatkan mungkin dia nak mengubah kedudukan, atau kaki dia lenguh, ataupun kesemutan. Rupanya dia mengundur tu sampai ke pintu rumah. Sampai ke pintu rumah terus dia nak keluar. Masya Allah. Mujurlah saya sempat mengejarnya dan menangkap. Rupanya si suami itu sudah rasukan. Yang ketiga, saya telah dihubungi oleh seorang lelaki. Katanya dia ini ada sejarah gangguan seperti mendengar bisikan dan sebagainya, seperti halusinasi begitu. Jadi saya katakan padanya, datanglah pada sekian-sekian waktu. Yang saya ingat masa itu saya janji kepadanya 8 malam. Tepat jam 8 malam, sedang saya menunggu beliau kedatangan tersebut di ruang tamu, saya mendengar pintu saya diketuk. Tok, tok, tok. Ais, pelik juga saya. Siapa yang ketuk macam ni? Ini bukan ketukan di sahabat bernam ni, tapi ini ketukan yang perlahan, satu demi satu. Tok, tok, tok. Jadi sebabkan pintu rumah saya itu rumah sewa lah. Masa tu saya masih lagi belajar di Universiti Melayu. Pintu rumah tu ada satu lubang kecil. Jadi saya tengok tak ada orang. Boleh. Kemudian saya nekatkan hati, saya tetap buka walaupun sudah tidak ada ketukan. Jadi saya buka saja, muncul seorang lelaki tiba-tiba di hadapan saya. Ustaz, boleh tak ubatkan saya? Saya yang hubungi Ustaz tadi. Terkejut saya. Saya tengok di tangan kanan itu dia memegang parang. Mungkin pisau parang lah, saya rasa. Kalau pisau mungkin pisau rainbow lah. Saya ingat pun. Saya katakan kepada dia, okey, boleh. Saya ubat Allah. Tapi pisau tu atau parang tu awak kena letak di luar ya. Oh, saya minta maaf Ustaz. Saya tak tahu apa yang tergambar dalam fikiran sampai dia boleh bawa benda tajam itu datang ke rumah saya. Yang keempat, ada sekumpulan lelaki yang mahu datang bertemu dengan saya. Mungkin dalam 4 orang begitu. Dan mereka ini mengatakan mereka terkeliru dengan beberapa fahaman sufi. Tapi mereka ni dengan katanya ada masuk tarikat. Jadi saya kata, datanglah. Bila mereka datang, duduk depan saya, memang tidak ada apa-apa gangguan dah. Namun demikian, sewaktu saya membuka cerita tentang dunia tasawuf, sedikit sebanyak apa yang saya tahu, seperti tasawuf Imam Al-Ghazali, saya berbicara dengan mereka. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka itu memintas kata saya. Katanya, kamu diam, aku lebih tahu pada kamu. Saya pun terkejut. Saya pandang muka lelaki tu, salah seorang daripada mereka tu. Saya katakan pada dia, apa yang kamu tahu? Dia pun bercerita tentang dunia sufi dengan begitu detail. Saya pun takjub juga. Namun demikian, saya boleh terlintas satu syak wasangka dalam hati saya.
bahawasanya yang bercakap itu bukan orang, tetapi adalah makhluk jin. Disebabkan apabila saya memandang mata orang itu, dia tidak mau memandang mata saya. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang diganggu apabila pandangan matanya tidak mau memandang mata perawat. Jadi apabila saya lalu di belakangnya, saya tepuk di belakang, terus jin itu menampakkan diri dia. Aduh, sakitnya, maafkan saya. Rupanya betul-betul dia jin. Mungkin jin yang ada pengetahuan dan dunia sufi. Yang kelima, ada seorang makcik ini datang dengan seorang anaknya mau berubah. Kata si ibu ini, anaknya ini ada gangguan. Jadi ketika mereka sampai di bawah rumah sewa saya, mereka macam mungkin ada syak wasangka ke ragu-ragu mau naik ke atas sebab rumah saya itu tingkat tinggi. Jadi saya terpaksa turun ke bawah untuk menyambut mereka. Sebab tu saya bertemu dengan makcik, dengan si ibu dan si anak itu. Mereka okey-okey saja. Saya kata, jom ikut saya. Jadi saya berada di hadapan, si ibu di belakang saya dan anaknya di belakang saya. Sewaktu naik ke tingkat pertama, mereka masih ada di belakang saya. Tingkat kedua masih ada. Bila sampai saja di tingkat ketiga, nak masuk di hadapan pintu rumah sewa saya beralih tengok ke belakang, mereka dah tak ada. Pelik kan? Tadi mereka ikut belakang saya. Ke mana mereka pergi? Saya capai telefon. Saya cuba hubungi si ibu tersebut atau makcik tersebut. Makcik tersebut tidak mau angkat. Tapi dia telah meninggalkan saya satu mesej. Katanya, saya minta maaf. Saya ragu-ragu nak berubat dengan kamu kerana kamu masih muda. Tak apa, nampak macam mana kan? Tapi pada firasat saya yakin sebenarnya gangguan yang ada dalam diri mereka mungkin satu yang menghalang mereka untuk berubat. Boleh jadi kan? Saya didatangi oleh seorang perempuan atau wanita daripada Sarawak. Ialah dari cara pemakaian dia, kita tahu dia ni bukan golongan biasa-biasa. Jadi dia datang dengan anaknya barangkali atau saudaranya. Dia mengadu pada saya, kepalanya sakit. Jadi dalam kaedah saya tu, saya beritahu dia, kamu sakit kepala ini disebabkan gangguan yang duduk pada bahagian kepala kamu. Jadi izinkan saya nak buang apa yang ada di kepala kamu agar sakit kepala kamu hilang. Tiba-tiba perempuan itu berkata pada saya, sekejap Ustaz, saya hanya nak ubat sakit kepala saja, tapi yang jaga saya Ustaz jangan kacau. Aduh, pelik saya. Saya katakan, benda itu bukan nak jaga kamu. Dia itu punca kamu sakit kepala kerana dia duduk di bahagian kepala kamu. No, tidak Ustaz. Saya hanya mau ubat sakit kepala. Saya tak mahu yang menjaga saya ini dibuang daripada saya. Sudah. Asyik ulang-ulang begitu. Saya cakap begitu, dia cakap begini. Saya cakap begini, dia cakap begitu. Kesimpulannya, akhirnya saya kata, sudahlah, awak baliklah. Saya tak boleh nak membantu awak. Tidak boleh membantu awak sebab awak tak membuang punca sakit kepala awak. Dan dia masih bertegas lagi, tidak, sakit kepala lain, benda itu lain. Rupa-rupanya dia memang nak menjaga ataupun
nak memelihara saka tersebut. Dunia. Ini agak sedih sikit lah, tapi agak pelik. Pesakit ni dia mengalami gangguan sihir busung dan perutnya sudah membesar. Perutnya besar, tangan, kaki, lengan, betis, perutnya semuanya sudah mengecil seperti tinggal aku, tapi perutnya besar, membulat, memboyak, mengeras, sehingga harus dipapah oleh orang untuk bertemu dengan saya ke rumah saya berubat. Suatu pesakit itu datang ke depan saya. Dipendekkan cerita, saya pegang dia punya perut. Saya pegang perut ni. Tiba-tiba saya dengar bunyi raungan. Mungkin raungan itu seperti mendayu-dayu pun ada, meraung kesakitan pun ada. Saya cuba pastikan yang bunyi itu bukan datang daripada luar ataupun daripada pesakit itu sendiri. Ya, memang rumah saya bertutup semua dan pesakit itu pun tak bergerak, tak buka mulut. Sampai saya mendekatkan telinga saya ke perut pesakit itu, memang terdengar dia meraung, mendayu-dayu pun ada. Sudah, suara siapa dalam perut orang ni? Pelik kan? Ini satu lagi reaksi yang saya ketemu. Pesakit ni, dia ni student saya lah pada ketika itu. Jadi bila student saya itu kerasukan, saya pun ruqyah lah dia. Sewaktu saya meruqyah dia tersebut, tibalah waktu maghrib. Azan pun berkumandang dan jelas kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba bendanya merasuk dalam badan budak perempuan yang kerasukan ini, meletakkan jari ke bibir dan menyuruh saya diam. Tengah azan, jawab azan dulu. Habis saja azan, siap berdoa lagi. Dah habis berdoa tu, dia minta saya sambung. Nak ketawa apa nak ada? Anda bagaimana? Waktu itu saya pergi ke Sabah, Ranau. Saya merawat pesakit di sana. Tiba giliran seorang wanita ini, mungkin seorang gadis. Saya meruqyah dia. Tiba-tiba gadis ini ketawa seperti penonton Maharaja Lawak atau rancangan lawak. Saya pun pelik. Dia ketawa tu mengekik, kakak, sampai saya berasa macam di hati pula. Memanglah pada masa yang sama saya segeram seperti tidak lu. Ini bukan soal ayat itu tidak berkesan. Bila saya fikir muhasabah diri, rupanya saya belum lagi buat jamak. Masa tu selepas waktu asar, astagfirullah, saya lupa nak jamak takhir. Jadi saya solat jamak, saya menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama dan para syekh dan guru saya. Dan saya datang balik kepada gadis tersebut. Daripada jauh dia nampak saya, dia dah ketawa. Jadi saya tak kisahlah dia nak ketawa pun apa. Saya duduk di sebelah dia, saya letakkan tangan saya di ubun dia, terus saya baca ayat kursi. Baru saja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ketawanya berhenti. Baru pertengahan ayat kursi saya baca, gangguan itu dah keluar daripada badan dia. Rupanya gangguan yang ada dalam badan gadis itu ketawakan saya, sebab saya belum solat. Saya akui salah saya. Ada
kawan saya ni dia alami gangguan. Dia ni boleh dikatakan orang yang skema lah, seorang yang beretiket seperti pegawai tinggi mungkin lah. Jadi saya tak sangka pada satu hari tu dia menghubungi saya. Dia kata, tolong aku ni tak sihat. Jadi saya pun datang ke rumah dia, sebab dia tak mampu nak datang dengan kenderaan dan sebagainya. Jadi sewaktu dia di hadapan saya itu, sebenarnya saya meruyah dia. Sewaktu saya meruyah, tiba-tiba dia membuka tarian seperti mana kita melihat atau menonton filem Hindustan. Lebih kurang tarian ini macam ni. Tarian Hindu mungkin. Dan saya pun agak terkejut juga sebab dia tak pernah menari. Saya kata, baik, teruskan menari. Jadi dia pun menari. Ya, menari macam mana kita tengok penari-penari dalam cerita Bollywood. Sudah. Seingat saya, kawan saya ni tak pernah ambil kursus elektif tarian atau kebudayaan macam mana dia boleh menari. Jadi setelah sedar daripada kerasukan, dia pun pelik. Tangan aku bergerak semua. Aku tak dapat kawal. Jadi itulah 10 reaksi pesakit-pesakit yang atau orang yang pernah datang kepada saya nak minta dirawat. InsyaAllah pada video akan datang saya akan memperincikan kisah-kisah rawatan saya terhadap mereka ataupun yang lain-lain. Jangan lupa subscribe, like dan tekan bunyi lonceng untuk tidak ketinggalan mengikuti channel Jejak Alam Misteri.